Tadabbur ringkas surah As-Sajdah, yang mana kita akan memasuki keterangan bagi ayat yang ke-6, yang mana ayat yang ke-6 ini masih lagi memperihalkan tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir segala urusan di langit dan segala urusan di bumi. Ayat yang ke-6 ini Allah memperincikan lagi kehebatannya, kebesarannya dari sudut pentadbiran Allah, yang Allah menyebut dia segala urusan itu ia ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bacakan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك yang demikian sifatnya. Okey, yang demikian itu merujuk kepada apa? Yang demikian adalah merujuk pada ayat yang sebelumnya, yang mana ayat yang sebelumnya kita telah mengetahui bahawa Allah ini yudabbirul amra. Allah inilah yang sentiasa mentadbir segala urusan, daripada langit ke bumi, daripada bumi naik ke langit. Sehingga kan kita baca pada tafsiran Ibnu Katsir mengatakan sampaikan ke dalam bumi yang paling bawah pun Allah Ta'ala dia mentadbir. So bagaimana Allah Ta'ala boleh mentadbir segala urusan langit, segala urusan bumi? Allah mengatakan kerana Allah itu alimul ghaib, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Bukan sekadar yang ghaib, wasyahadah, dan perkara yang nyata, perkara yang terang-terang. Kalau Allah tahu yang ghaib, sudah pasti Allah akan mengetahui yang nyata, yang terang. Yang mana Allah itu juga dia Al-Azizu, yang maha perkasa, Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, Allah yang mentadbir segala urusan ini. Allah itu dia sentiasa mengetahui mana-mana perkara-perkara yang gaib, yang tersembunyi, apatah lagi yang nyata, ia di bawah pengetahuan Allah. Yang Allah ini juga menyatakan dia itu yang maha perkasa lagi maha penyayang. Okay. Ayat ini, jika kita merujuk kepada ulasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, satu ulasan yang sangat bagus untuk kita perhatikan baik-baik, yang mana kata Ibnu Katsir, Allah yang maha mengatur urusan-urusan tersebut. Urusan tersebut tu kena kembali kepada ayat yang sebelum ini. Adalah zat yang dia menyaksikan amal-amal para hambanya. Itu poin penting. Kalau Allah dia kata dia alimul ghaibi wasyahadah, maknanya cara Allah mentadbir alam ini, Allah mengetahui apakah amal-amal hambanya. Dinaikkan kepadanya semua amalan. Sama ada amalan itu mulia, amalan itu hina, amal yang kecil, amal yang besar. Dia maha perkasa terhadap segala sesuatu. Dengan keperkasaan Allah itulah Allah Ta'ala memaksa dan Allah Ta'ala menguasai para hambanya supaya tunduk kepadanya. Kemudian dijelaskan lagi dalam tafsir Al-Jalalain. Dalam ayat itu, kenapa Allah guna dia Al-Aziz? Kenapa Allah kata dia itu Al-Aziz? Iaitu Allah nak bagi tahu tak ada siapa-siapa yang dapat mengalahkan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kerajaan manusia boleh bersilih ganti.
kerajaan manusia boleh dipaksa untuk turun dan sebagainya, boleh diruntuhkan, boleh dijatuhkan. Tetapi kerajaan Allah, tak ada siapa-siapa yang boleh mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana dia itu Al-Aziz, dia maha perkasa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak mengajak kepada kita supaya apa? Supaya kita taat kepada Allah. Kerana Allah itu juga Ar-Rahim, dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Walaupun Allah kata dia perkasa, dalam masa yang sama Allah Ta'ala ni mempunyai sifat rahmatnya yang sangat luas, yang Allah tunjukkan pada namanya Ar-Rahim. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang kita baca pada pagi ini? Nombor satu, kita dapat mempelajari bahawasanya kalau Allah itu dia mengetahui benda yang gaib, benda yang nyata, maka ayat ini menuntut kepada kita. Ini dah masuk kepada tindakan juga, iaitu menuntut kepada kita untuk ikhlas dalam melakukan amal. Maknanya pengajaran dia apa? Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang kita buat pada setiap hari. Pagi kita buat apa, malam kita buat apa, berapa banyak amal kita buat, kecil ke, besar ke, ikhlas ke, tak ikhlas ke, semua Allah mengetahui. Itu pengajaran nombor satu. Nombor dua, kita dapat belajar Allah Ta'ala ni dia sangat perkasa dalam menghadapi mana-mana para musuhnya. Dan kita telah sebutkan sebelum ini banyak dalam surah apa? Dalam surah Yasin kita pernah belajar. Ada orang-orang yang mencabar Allah, dia mencabar Rasul, mengecam Rasul, mengatakan yang bukan-bukan tentang Islam, tentang wahyu. Maka Allah Ta'ala telah buktikan banyak umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau masih ingat lagi, saya ada bawa contoh pada tadabbur surah Yasin yang lalu. Kita ada bawa contoh kisah kaum apa? Kaum Ad yang gagah perkasa. Allah Ta'ala hapuskan hanya dengan angin sahaja, mati semua orang. Allah ni maha perkasa. Kalau kita masih ingat lagi, dalam surah Yasin dulu kita belajar, ada satu kota yang dia apa? Yang dia menolak Allah hantar 3 rasul kan? Sehingga kan Allah Ta'ala kata apa? Tak payah hantar malaikat lah untuk binasakan mereka, turun daripada langit ke bumi. Tetapi cukup dengan satu pekikan suara yang kuat, mati semua penduduk kota tersebut. Jadi itu adalah keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Hatta Fir'aun. Nanti kita akan jumpa nanti dalam surah Yasin, nanti kita akan jumpa dalam surah As-Sajadah, nanti kita akan bawa satu contoh bagaimana Fir'aun Allah binasakan. Kemudian yang ketiga kita dapat belajar, alhamdulillah pada pagi ini Allah bagi tahu kepada kita, walaupun Allah ni keperkasaannya itu hebat, dalam masa yang sama Allah memberitahu bahawa dia maha penyayang. Penyayang kepada siapa? Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kenapa dengan orang yang beriman ni? Orang yang beriman ni kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan, kadang-kadang dia buat dosa, kadang-kadang amal-amal yang Allah perintahkan buat, dia buat dengan kadar yang tidak sempurna. Tetapi masih ingat lagi? Bukan masih ingat, kita belum belajar lah. Nanti kat surah Al-Mulk nanti kita akan jumpa tentang amal manusia. Jadi Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya siapa-siapa yang nak bertaubat, yang nak kembali kepada Allah, Allah mengalu-alukan. Allah suka sangat kerana Allah tu dia maha penyayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa tindakan yang perlu kita ambil setelah kita faham ayat yang ke-6? Apa yang kita kena berubah? Apa yang kita kena tambah baik? Nombor satu, sudah pasti kita kena mengikhlaskan niat kita sebelum kita buat mana-mana amal.
semasa kita buat amal dan selepas kita beramal. Kita kena ikhlas. Kerana Allah Ta'ala tahu kenapa kamu datang ke masjid, kenapa kamu sedekah. Kita belum sedekah lagi, Allah dah tahu dah kenapa. Jadi jaga hati kita, kerana Allah mengetahui benda yang ghaib. Semasa kamu sedekah tu, Allah Ta'ala Maha mengetahui kamu nak apa, kamu buat sebab apa. Ada orang mungkin sebelum tu dia ikhlas, masa dia buat tu mungkin dia buat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tapi selepas dia bersedekah tu dia rasa macam aku perlulah nak bagi tahu pada orang. Dengan niat dia nak riak, maka itu juga dimasukkan selepas beramal. Ada orang dia bangun malam, elok je dia bangun, ikhlas dia, tapi selepas dia beramal tu dia rasa macam dia nak tunjuklah pada orang bahawa dia ni selalu tahajud. Dia selfie ke, dia cerita pada orang ke. Tu kena jaga sebelum, semasa dan selepas beramal. Kenapa? Kerana Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Okey, nombor 2, kalau kita tahu Allah ini dia Maha Ar-Rahim, Allah ni dia Maha Penyayang, kenapa kita tak ambil kesempatan untuk kita segera bertaubat? Tak kisahlah dosa banyak mana sekalipun, tak kisah. Allah ni dia tak peduli. Dosa banyak mana yang kita buat, setinggi langit sampai ke bumi pun Allah tidak peduli. Dengan syarat kita nak bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat kita bertaubat dan kita kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nanti kita akan kukuhkan lagi dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang pintu taubat itu yang masih dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dapat 2 teladan ni tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kalau kita dah memang praktis dia, teruskan. Kalau kita belum lagi buat, kita cepat-cepat kita buat. Kita baiki mana-mana yang perlu. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran, kita faham dan kita berubah. Kerana Al-Quran ini adalah panduan hidup bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-7. Okey, ayat yang ke-7 ni, seperti yang saya sebut pada kuliah minggu lepas, ayat yang ke-7 ni merupakan ayat yang berkisarkan tentang Allah nak kita fokus kepada nak tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Pada bermula ayat 7 ni, Allah suruh kita merenung, kita melihat apa yang ada pada kejadian manusia itu sendiri. Dia bermula ayat 7 sampai ayat nombor 9. Kalau yang tadi kita belajar, dia duduk dalam kumpulan ayat 4 sampai ayat 6. Allah memperihalkan dirinya sendiri. Tetapi kali ini Allah Ta'ala nak minta kita lihat, renung, fikir tentang kejadian manusia itu sendiri. Tuan-tuan, ambil maklumat ni sebaik yang mungkin, kerana dia ada kaitan dengan kenapa kita sujud sajadah. Kenapa kita sujud? Ini ada kaitan dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat balik, apakah tujuan bagi suratul sajadah? Kena ingat balik tujuan suratul sajadah. Baik, kita mulakan dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ Okey, alladhi yang kat sini yang menceritakan tentang apa? Tentang yang ayat tadi tu, yang mengetahui benda ghaib,
benda yang nyata, yang perkasa, yang penyayang, itulah yang menciptakan setiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Okey, Allah jelaskan lagi tentang dirinya, tetapi Allah nak kaitkan dengan penciptaan manusia. Bukan manusia saja, Allah nak kata setiap sesuatu kalau Allah cipta dengan sebaik-baiknya. Okey, itu yang pertama. Kemudian dalam masa yang sama, Allah menjelaskan kepada kita satu contoh apakah makhluk yang Allah ciptakan dia dengan sebaik-baiknya. Allah bawa contoh sebab penciptaan manusia yang pertama daripada tin, daripada tanah. Maknanya ayat ni kalau kita faham dia elok-elok, mula-mula Allah cerita umum. Allah cerita secara umum, Allah itu yang menciptakan semua sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Lepas tu Allah mengkhususkan antara setiap sesuatu tu apa? Adalah al-insan daripada tin. Okey, untuk memahami ayat nombor 7 ni, mari kita lihat terlebih dahulu apakah maksud sebenar allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Saya merujuk kepada tafsir Al-Munir Dr. Wabah Al-Zuhaili rahimahullah. Beliau menjelaskan yang dimaksudkan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, dia kata adalah yang menciptakan segala apa yang dia ciptakan dengan sempurna. Maksudnya sebaik-baik itu apa? Setiap yang Allah ciptakan tu, dia akan ciptakan sempurna, penuh ketelitian dan tepat dengan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan makhluk ciptaannya itu bersesuaian dengan hikmah dan kemaslahatannya. Maksudnya macam ni, Allah Ta'ala ni kalau dia cipta sesuatu, dia akan cipta dengan sempurna. Okey, satu. Allah ni kalau dia ciptakan sesuatu, dia akan cipta mengikut kesesuaian. Allah tak akan cipta sesuatu tetapi sesuatu tu tak boleh digunakan. Contoh, kita buat kereta, nak terbang kereta tu, tapi kereta tu tak boleh terbang. Tak sempurna penciptaan tu, betul tak? Kita buat kapal selam, tapi kapal tu tak boleh nak menyelam. So dia tak sempurna, contoh. Faham Kita cipta sesuatu benda, tapi suatu benda tu dia tak boleh berfungsi. Tak boleh. Kita contoh ni kita buat satu kereta. Oh, kereta ni kalau tempat iklim yang panas, oh dia tak boleh berfungsi. Dia sesuai pada iklim yang sejuk. Contoh Contoh. Allah Ta'ala ni kalau diciptakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tempat, sesuai dengan cuaca. Betul tak? Kenapa Allah ciptakan ada setengah tempat mereka ini kulitnya itu hitam contohnya, sesuai dengan cuaca dia. Kenapa tempat ni Allah ciptakan dia kulit dia macam putih-putih merah-merah contoh, sesuai dengan tempatnya. Begitulah Allah buat. Jadi kalau Allah ciptakan ni semua tu boleh digunakan. Itu adalah pentafsiran allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Okey, jelas saudara puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu apa maksud wa bada'a khalqal insani min tin? Kata Ibnu Katsir, ia merujuk kepada penciptaan Adam daripada tanah. Ini yang saya sebut awal-awal dulu. Kenapa Nabi SAW ni mensyariatkan kita baca surah Sajadah pada pagi Jumaat? Ada kaitan dengan hari Jumaat penciptaan Adam. Baik. Waktu kita sudah sampai kepada 20 minit yang pertama. Mungkin saya tak sempat untuk menceritakan
tentang fasa-fasa kejayaan Adam daripada tanah. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebabnya macam ni. Dalam ayat tu kita jumpa perkataan tin kan? Tin. Okey. Dalam terjemahan kita kadang-kadang kita terjemah tin ni tanah je. Sebenarnya tin dia bukan tanah sahaja. Tanah yang sudah dicampur dengan air, itulah dipanggil tin. Besok kita akan sama-sama mempelajari bagaimana Allah ciptakan patung Adam tu melalui 5 jenis bentuk tanah. Kalau kita tengok dalam nota tu saya dah bawa dah. Turabun, tinul lazib, salsalin min hama'in masnun, salsal kal fakhar. Ada 5. Yang dalam ayat yang kita baca tadi itu, dia adalah fasa yang kedua, iaitu fasa tanah yang bercampur dengan air dikaitkan dengan tanah liat yang masih basah. Maknanya kalau kita terjemah ayat yang kita baca tadi tanah saja, mungkin orang ingat tanah yang mana? Tanah yang masih kosong tu. Itu tak. Kalau tanah yang belum campur apa-apa, dia dipanggil turabun. Jadi besok kita akan belajar biologi manusia dengan Allah yang cerita pada kita. Apabila kita faham, maka kita akan dapati, oh siapalah kita ni di sisi Tuhan. Hebat sangat ke kita ni? Bagus sangat ke kita ni? Yang hanya diberikan peluang untuk memijak buminya. Sedangkan yang dipijak bumi itu, itulah ada kaitan dengan diri manusia. InsyaAllah besok saya akan ceritakan. Tapi kita boleh baca terlebih awal. Ya, jadi maknanya secara tak langsung besok kita ada belajar sedikit cerita tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam sebelum Allah merupa bentukkan Nabi Adam alaihi salam. Moga-moga kita dapat manfaat yang banyak pada pagi ini. Semakin lama semakin kita kenal Allah, semakin lama kita semakin mengingati asal usul manusia itu, maka semakin kita tunduk, kita patuh, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-7 yang kita telah pun sama-sama pada hari sebelumnya. Kita telah membaca ayat ini dan kita juga telah mengetahui tentang tafsiran bagi ayat yang ke-7. Bagi memberkati pengisian kita, kita baca sekali lagi ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-7 pada bahagian yang pertama sampai kepada khalaqahu, Allah menceritakan bahawa Allah dalam menciptakan segala sesuatu, Allah akan ciptakan segala sesuatu itu dengan sempurna, dengan penuh ketelitian. Dalam masa yang sama Allah akan cipta semua benda itu boleh berfungsi dengan baik. Kemudian pada bahagian yang kedua bermula daripada wabada'a sampailah kepada min tin,
Kata para ulama tafsir, Allah menyebutkan tentang bagaimanakah wujudnya manusia ini dengan diciptakan manusia yang pertama, iaitu Adam alaihi salatu wassalam. Yang mana pada ayat ini Allah memberitahu Adam ia bermula daripada tin, daripada tanah. Seperti yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan, kalau kita gabung ayat-ayat Al-Quran yang ada menyebut tentang fasa-fasa kejadian Nabi Adam daripada tanah, kita akan mendapati ada 5 peringkat tanah yang Allah ciptakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. 5 peringkat tersebut, yang pertama, Allah mengatakan bahawa Adam ini ia berasal daripada turabun. Turab maknanya adalah tanah yang asal-asal Allah ambil daripada semua bumi. Okey, saya ceritakan dulu 5 peringkat tanah, nanti saya akan buktikan dengan ayat-ayat Al-Quran bagi setiap 5 peringkat tanah ni. Kemudian Allah ciptakan Adam, tanah itu menjadi tin. Seperti mana ayat yang kita baca ni. Tin bermaksud tanah yang bercampur dengan air. Biasanya dia diterjemahkan sebagai tanah liat. Tapi masih lagi ada air, maknanya masih lagi lembut. Kemudian tanah itu dia menjadi kental. Dia dah mula jadi keras. Dinamakan tanah itu dengan tin lazid. Jadi beza, jadi pertama perkataan lazid. Setelah tanah itu menjadi kental, kalau diketuk ia boleh mengeluarkan bunyi. Tanah tu seperti tanah yang dibakar, dia berwarna hitam. Lepas tu dia boleh mengeluarkan bau. Dia dipanggil jenis tanah salsalin min hama'in masnunin. Kalau kita terjemahkan, ia merupakan lumpur hitam dikeringkan, dia boleh berbunyi dan dia boleh berubah-ubah, iaitu dia boleh dibentuk. Ini adalah tanah peringkat yang keempat. Tanah peringkat yang terakhir sebelum jadinya patung Adam itu, tanah itu Allah kata adalah tanah yang kering seperti tembika ataupun seperti seramik. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salsal kal fakhar. Peringkat yang kelima ni, ini nanti kita akan belajar dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah As-Sajadah, ayat yang kita baca tadi adalah peringkat yang kedua, iaitu peringkat tin. Okey, izinkan saya untuk menyebutkan 5 peringkat ini diambil daripada ayat mana. Sebab ini cerita tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan. Macam mana kita boleh tahu? Inilah hebatnya Al-Quran. Kalau Allah tak bagi tahu pada kita, tentu kita pun tak tahu. Tapi kalau Allah memberitahu, kita pun dapatlah tahu. Okey, kelima-lima ni saya tunjukkan dalam nota tu ada. Tuan-tuan boleh tengok, kalau nota bercetak, lihat muka surat 63. Pada ayat surah Ali Imran, ayat nombor 59, ini dia panggil, ayat ini menunjukkan ada perkataan turab. Kalau tuan-tuan tengok nota secara tuan-tuan tengok di skrin TV ni, tuan-tuan tengok yang di-highlightkan dengan warna biru tu. Tuan-tuan akan jumpa Allah kata khalaqahu min turabin. Adam diciptakan daripada tanah. Sebab tu saya katakan, terjemahan kita dia terjemah tanah, tanah, tanah.
Tapi sebenarnya tanah tu dia tak sama jenis tanah. Sebab tu kita kena tengok ayat Quran tu guna perkataan apa. Kalau Allah guna turab, dia adalah tanah yang belum bercampur dengan apa-apa, belum campur lagi dengan air. Dia panggil turab. Turab ini kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, diambil segenggam tanah daripada seluruh penduduk bumi. Dicampur, tanah ada warna hitam, warna putih, warna kemerah-merahan, warna coklat, diambil segenggam daripada tanah seluruh bumi. Itulah turab. Sebab itu tanah itu dia berwarna dia macam-macam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, sebab tu kamu melihat ada orang yang mukanya gelap, ada orang mukanya macam sawo matang, ada orang mukanya putih. Kenapa berbeza warna? Kerana tanah asal-asal yang Allah ambil itu memang daripada pelbagai bumi yang Allah ambil tanah itu segenggam. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dalam ayat Quran Allah tak cerita, tapi diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Lepas tu tanah yang berbentuk dicampur dengan air tin, seperti mana ayat yang kita baca tadi surah Sajadah tu, kita boleh ambil ayat lain, iaitu pada ayat yang ke-71 dalam surah Sad. Kita akan jumpa Allah mengatakan inni khaliqum basharan min tinin. Sama macam ayat dalam surah tu Sajadah. Selepas tanah itu bercampur dengan air, maka peringkat yang ketiga, tadi kita kata perkataan apa? Tinul lazib. Allah ada sebut dalam surah As-Saffat ayat nombor 11. Kan ada petambah kalimah apa? Selepas tin, kalimah lazib. Allah kata inna khalaqnahum min tinin lazib. Masih lagi tanah campur air, tapi tanah tu dia dah mula jadi keras, dia sudah menjadi kental. Dia panggil tinun lazib. Okey. Jelas saudara perempuan? Okey. Peringkat yang keempat, tanah yang salsal min hama'in masnun, kita boleh rujuk dalam suratul Hijr ayat nombor 28. Allah menyebutkan inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Jadi kalau kita nak faham ayat ni, kita akan tengok perkataan salsal, hama'in, masnunin. 3 kalimah ni kena faham. Salsal, hama'in, masnun. Okey, salsal yang ini tak ada dalam nota, yang ni saya baru letakkan. Salsal ni dia sesuatu yang berbunyi, tanah tu kalau kita ketuk dia keluar bunyi. Itulah salsal. Maknanya selepas peringkat 3 tanah yang jadi keras tadi tu, peringkat nombor 4 tanah tu dia berubah, kalau dia ketuk dia keluar bunyi. Itulah salsal. Hamain tu apa? Hamain adalah lumpur hitam yang sudah mengeluarkan bau. Masnunin maksudnya adalah yang berubah-ubah. Tanah tu kita boleh adjust tanah tu. Kita boleh bentukkan tanah tu. Tapi tanah tu dia dah mula keluar bau, tapi kalau diketuk ia boleh keluarkan bunyi. Itulah peringkat yang keempat. Dan peringkat terakhir sekali, Allah menciptakan Adam daripada tanah itu, kita sebut apa tadi? Salsal kal fakhar. Ini kita akan jumpa nanti dalam surah Ar-Rahman ayat nombor 14. Berdasarkan kajian para ulama tafsir, mereka mengatakan ada 5 peringkat, ada 5 jenis tanah. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Kalau nak tahu lebih lengkap, adalah pada ayat-ayat yang lain. Tapi sebab waktu kita agak terbatas, maka saya tak sempat nak kongsi dia. Tapi kalau tuan nak tahu, jadi Adam tu boleh hidup, tuan kena tengok fasa ni. Tapi saya tak masukkan nota ni dalam maklumat dalam nota ni. Saya pun tak pasti kenapa saya tak masukkan. Tapi secara umumnya begini. Kalau cerita Adam ni, dia jadi ni, ada, kalau kita pecahkan fasa besar dia, ada 3 fasa. Fasa pertama dia panggil fasa at-takhliqu, fasa penciptaan Adam dari tanah. Ini fasa nombor 1. Fasa 1 ni terbahagi kepada 5 jenis tanah tadi. Yang kita duk cerita mintin ni adalah fasa yang pertama. Lepas tanah tu, yang kelima tu, baru Allah rupa bentukkan Adam tu. Buat apa mula-mula? Apa agak-agak mula-mula Allah cipta dari, kan dia tanah, 5 jenis tanah. Mula-mula sekali Allah cipta apa agak-agak? Maksudnya nak buat patung Adam ni, apa yang Allah buat mula-mula agak-agak? Kita belajar itu dekat surah Yasin. Tulang yang kecil tu, ingat tak? Tulang yang setiap kita di belakang ada satu tulang, kita panggil tulang sumsum tu, tulang yang kecil tu, koksik tu. Kata para ulama tafsir berdasarkan hadis Nabi, itulah benda pertama yang Allah cipta selepas Allah bentukkan tanah Adam tu. Allah cipta rupa bentuk dia, tangan dia, kaki dia tu. Itu di antara yang awal-awal Allah ciptakan tulang tu. Okey, itu kita kena bawa cerita lain lah. InsyaAllah nanti saya boleh kongsikan tuan-tuan kisah Nabi Adam lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Yang kita belajar surah Sajadah ni adalah yang mula-mula daripada penciptaan tanah. Okey, selesai. Okey, maknanya peringkat nak bentukkan muka. Tuan-tuan tahu tak panjang Adam ni berapa? Waktu Allah cipta Adam, patung dia tu, panjang dia berapa? Situna zira'an, 60 hasta. Maksudnya Adam ni, kalau kita baca dalam hadis Nabi, Allah ciptakan dia 60 hasta. Panjang dia tu. Maksudnya tanah tu sampai jadi 60 hasta. Lepas tu Allah bentuklah rupa dia, jantung dia semua tu. Itu dipanggil peringkat yang kedua. Dia panggil at-taswiru wa taswih. Kemudian dah siap patung Adam tu lengkap, tapi tak bagi roh lagi. Allah tinggalkan patung Adam itu beberapa waktu di dalam syurga. Ketika patung Adam tu siap, tapi belum bagi roh lagi, masa itulah Iblis dia tengok patung Adam. Cuma saya tak bawa maklumat ni dalam surah Sajadah. Sebab saya mula-mula fikir, nak bawa, nak letak ke tak letak? Nak letak ke tak letak? Kan banyak, panjang sangat. Tapi tak letak, menyesal pula. Tahu. Tapi ialah kesilapan sebab tak solat istikharah. Patutnya istikharah dulu. Nak letak ke tak letak? Macam tu. Okey. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, Nabi cerita dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Tengok Nabi kata apa? Ketika mana Allah membentukkan tubuh Adam dalam syurga. Ini peringkat yang kedua tadi. Allah tinggalkan Adam itu mengikut kehendaknya. Berapa lama? Wallahu a'lam. Selepas itu Iblis dia buat apa? Yutifu bihi. Iblis ni dia pusing-pusing kelilingi patung Adam tadi sambil dia study. Faham tak maksud dia? Maksudnya Adam ni belum hidup lagi. Patung dia dah lengkap, Allah tinggalkan. Dan Iblis dia tengok patung Adam ni, dia pusing-pusing, dia study lah. Dia tengok. Ketika dia study patung Adam tu, maka hadis mengatakan
falamma ra'ahu ajwafa arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalla. Ketika iblis dia pusing patung Adam tu, dia dapati, oh, patung ni ada dia punya weakness dia, ada dia punya kelemahan dia ada rongga-rongga. Ingat tak tadi saya kata tanah yang kelima tu apa? Kalau diketuk ia keluar bunyi. Kalau cawan ni, kalau kita ketuk dia, kalau bunyi kan, itulah jenis tanah yang kelima. Jadi patung Adam ni dia ada rongga. So iblis dah dapat dah, oh, ni ke patung Adam? Jelas. Nanti kalau tuan-tuan belajar cuma dalam sajadah tak jumpalah pasal iblis tu sujud. Tapi ingat tak waktu kita belajar suratul Kahfi dulu, ayat yang ke-50, ketika mana Allah minta kepada iblis supaya sujud, dia tak nak sujud. Cuma dalam ayat tu Allah tak cerita sebab apa dia tak nak sujud. Tapi kalau tuan baca dalam suratul Al-A'raf, tuan baca dalam surah Sad, tuan baca dalam suratul Hijr, dia bagi jawapan ketika Tuhan tanya kepada dia, kenapa engkau iblis, kau tak nak sujud kepada Adam sedangkan aku yang perintah dia? Dalam ayat lain Tuhan kata, aku sendiri ciptakan, kenapa kau tak nak sujud? Iblis jawab apa? Sebab iblis dia nampak patung Adam dari tanah ni. Dia kata, kenapa nak sujud kepada makhluk yang kau ciptakan daripada tanah sedangkan aku daripada api? Kenapa dia cakap macam tu? Kerana dia tahu, dia nampak macam mana kejadian Adam daripada tanah yang kotor. Kita kena cari jawapan tu dalam surah yang saya sebutkan tadi. Okay, jalan dalam urut. Okey, selepas itu barulah masuk kepada fasa ditiupnya roh Adam alaihi salam. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ini cerita ni macam panjang satu ayat ni, kita boleh cerita sampai panjang lah. Sebab Allah yang cerita, kan tidak, kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Roh Adam ni Allah beri kepada dia dicipta hari apa? Hari apa? Hari Jumaat, itu betul? Kalau kita baca dalam hadis, ba'dal asri, selepas asar, antara selepas asar nak pergi ke maghrib. Itulah diciptakan roh Nabi Adam. Nanti saya boleh tunjukkan hadis dia. Sebab tu kita ni manusia sayang sangat. Sebab kita tak belajar kisah Adam tu terlebih dahulu. Siapa yang belajar kisah Adam, dia tahulah kenapa anak dia ni perangai macam ni, perangai macam ni. Ada orang pendiam, ada orang banyak cakap. Kalau cakap tak nak berhenti bercakap. Betul? Ada orang emosi dia macam ni. Itulah Adam. Okey. Kemudian setelah roh Adam tu ditiup, ni saya cerita ringkas lah, saya nak tarik. Saya nak bagi motivasi kepada tuan-tuan puan supaya belajarlah kisah Adam ni. Semua ada dalam Quran dan hadis. Tuan-tuan tahu Adam ni macam mana dia hidup? Setelah Allah tiup roh dia, Allah bagi roh kepada dia, dia bersin. Dia bersin, dia terus cakap Alhamdulillah. Itulah dia hidup. Faham? Itu dalam hadis yang sahih. Lepas dia bersin, dia hidup, dia buat apa? Baca dalam hadis, dia buat apa? Allah minta kepada dia supaya dia beri salam kepada para malaikat. Ada satu kumpulan malaikat. Allah kata, Adam, engkau pergi dekat malaikat tu, kau pergi dekat malaikat tu, engkau bagi salam dekat diorang. Dan kau tengok apa mereka, macam mana mereka jawab salam. Dan Adam pun bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaikat menjawab. Saya kena berhenti kat situ je lah. Kalau saya ceritakan panjang ni. Tak apa, nanti saya bagi nota khas. Macam mana iblis dia boleh perangkap
Adam. Jawapannya antaranya dia tahu dah, dia dah study tentang kelemahan Adam. Okey, cukuplah takat tu. Nanti melerik pula. Cerita ni memang seronok. Tapi kita fokus pada ayat ni. Okey, tak apa, nanti saya kongsikan pada tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ayat yang kita baca tadi kan, kita dapati juga pada ayat mula-mula kita baca tadi, ingat tak, dalam tu kan Allah kata dia ciptakan semua ciptaannya dengan terbaik, betul? Lepas tu ingat tak kita sebut hari semalam, dalam banyak-banyak yang Allah kata dia cipta sesuatu, Allah sebut selepas itu tentang kejadian manusia. Kenapa? Ini menunjukkan bahawa manusia itu adalah manusia yang sempurna. Dia makhluk Allah yang terbaik. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa Nabi SAW pasangkan, kalau baca surah Sajadah, Nabi pasangkan dengan surah Al-Insan. Sedangkan dalam Quran, surah ni bukan duduk sebelah-sebelah. Dia duduk jauh. Surah Insan surah yang ke-76 tak silap saya. Tapi surah Sajadah surah yang ke-32. Jauh tu. Tapi Nabi pasangkan dua surah itu untuk dibaca pada hari Jumaat. Dan nampak dah sebab dia sedikit. Nampak tak dia punya hikmah dia. Kita ni alhamdulillah jenis manusia yang taat. Baca Sajadah, baca Insan, baca. Sebab apa? Bacalah. Baca tu, tak apa, alhamdulillah. Hari ni kita dapat sedikit sebanyak maklumat. Baik, apa pengajaran yang kita boleh belajar? Dah lebih dah 24 minit dah. Tak sempat masuk pengajaran. Saya minta maaf tuan-puan, tapi kita kena habiskan sikit boleh ya, pengajaran je. Okey, apa kita dapat belajar pada pagi ni? Alhamdulillah, pagi ni kita dapat belajar Allah itu merupakan Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Nombor 2, kita dapat belajar permulaan manusia berasal daripada tanah yang bercampur dengan air dipanggil At-Tin. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun, kalau kita nak tahu kejadian manusia yang lengkap, kita kena tengok ayat nombor 12 sampai ayat nombor 14 suratul Mu'minun. Kita akan dapati ayat 7 ni dia kaitan dengan yang nombor 1 tu, daripada tanah. Okey, apa tindakan kita selepas tadabbur ayat ni? Satu sahaja, sebab waktu kita agak ringkas, singkat. Justru itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan perempuan, kita selalu ingat-ingatkanlah asal usul kita semua. Kita daripada tanah. Nanti kita kembali ke mana tuan-tuan perempuan? Kita kembali ke dalam tanah. Kita simpan sekejap dalam tanah. Nanti Allah belah tanah tu, maka kita akan keluar daripada tanah. So apabila kita renung kita ni daripada tanah, maka kita akan mengetahui bahawa diri kita ni sebenarnya, kalau bukan sebab Allah menyebabkan diri kita, sebenarnya tidak ada apa-apa pun. So boleh membentuk diri kita menjadi seorang yang rendah diri pada Allah, seorang yang khudu', seorang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita untuk dihidupkan ke muka bumi ini. InsyaAllah besok kita akan masuk pada ayat yang ke-8. Allah Ta'ala nak bawa kita semua kepada bagaimana pula anak-anak Adam itu Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-8 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-70. Kalau tuan-tuan melihat secara
soft copy dia berada pada slide nombor 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Thumma bermaksud kemudian, ja'ala naslahu, dia iaitu Allah telah menjadikan keturunannya dekat situ adalah merujuk kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana kita baca pada ayat yang ke-7 pada pagi semalam. Kalau kita melihat kepada nota perkaitan antara ayat dengan ayat sebelum, kita telah mengetahui pada ayat yang ke-7 Allah menceritakan tentang penciptaan manusia yang pertama, iaitu Adam, daripada tanah yang bercampur dengan air. Manakala ayat yang ke-8 Allah nak ceritakan kepada kita tentang keturunan, iaitu zuriat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, min sulalatin, daripada sejenis pati, min ma'in mahin, iaitu daripada air. Ma' kat situ adalah air, tapi air apa? Dia merujuk kepada air mani. Sifat air itu apa? Mahin, yang lemah. Ada juga yang mentafsirkan air itu adalah air yang hina, air yang tak dipandang pun oleh manusia. Jadi ayat yang ke-8 ini, kalau kita tengok ia pada gambar rajah dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 dan ayat 14. Saya telah sebutkan bahawasanya kalau tuan-tuan nak mengetahui bagaimanakah fasa-fasa kejadian manusia secara lengkap, yang paling lengkap ayatnya, ia berada dalam surah Al-Mu'minun, bermula ayat nombor 12 sampailah ayat nombor 14. Jadi kalau kita mengetahui pada ayat yang ke-8 ni adalah pada gambar yang nombor 2 tu, sebenarnya dia ada kaitan dengan nutfah, iaitu air mani. Kalau kita baca pada keterangan para ulama tafsir, Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan ayat ini sebenarnya Allah nak menyebut tentang bagaimana keturunan manusia ini mereka boleh bertambah, mereka boleh semakin lama semakin ramai. Kata beliau, mereka saling mempunyai keturunan yang dia berpunca dari air mani yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Kalau tuan-tuan nak cari ayat dalam Quran yang kata air mani itu keluar daripada tulang dada perempuan, tulang sulbi lelaki, tetap boleh rujuk dalam surah At-Tariq. Ayat yang Allah menyebutkan yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, tuan akan mengetahui tentang macam mana manusia ini semakin lama semakin banyak keturunan dan zuriat dia. Kita pun sudah sedia maklum daripada air mani lelaki dan air mani perempuan. Tapi dalam ayat tadi itu dia nak fokus kepada air yang mahin. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Qurtubi mengatakan
beliau menukilkan kata-kata Az-Zajjaj. Saya tersalah tulis 2 kali tu. Kalau Al-Za tu tetap buang satu, sebenarnya adalah Az-Zajjaj. Az-Zajjaj beliau mengatakan ma'in mahin tu adalah merujuk kepada air yang lemah. Ada para ulama lain mengatakan air itu adalah air yang tidak dipedulikan oleh mana-mana manusia. Manusia tinggalkan saja, manusia tak ambil peduli sebab dia adalah air mani. Jadi sifat dia adalah mahin, iaitu lemah. Jadi ayat yang ke-8 ni Allah nak cerita macam mana keturunan Adam itu dia semakin bertambah. Maknanya ayat ini juga merujuk kepada kita semua. Macam mana manusia ini semakin bertambah, ada keturunan, ia berpunca daripada air yang lemah. Okay. Izinkan saya untuk berkongsikan beberapa fasa yang penting bagi kejadian keturunan anak-anak Adam. Semalam kita dah sebut sedikit maklumat bagaimana fasa-fasa utama kejadian Nabi Adam. Jadi kita tengok pula macam mana kejadian keturunan anak-anak Adam. Okey, ada 3 fasa yang utama. Yang pertama adalah fasa an-nutfatu, iaitu fasa air mani. Yang ni nanti kita akan tengok air mani ni pula di dalam Al-Quran dia ada 4 fasa pula. Kita bahagikan kepada 4 peringkat pula. Setelah air mani, fasa kejadian keturunan Adam ini adalah fasa at-takhliqu, iaitu fasa bagaimana Allah mencipta tu. Allah mencipta seketul darah, segumpal darah. Lepas tu Allah jadikan seketul daging. Lepas tu Allah jadikan tulang. Allah balut tulang tu, iaitu dekat fasa yang kedua. Jadi itu dipanggil fasa at-takhliqu. Fasa yang kedua ni, kalau tuan-tuan rujuk pada gambar yang saya letakkan, gambar surah Al-Mu'minun tu, fasa kedua tu dia bermula daripada fasa yang nombor 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu, yang ke-8 tu nanti dia dah masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu an-nash'atu. Fasa an-nash'atu ni maknanya kita dah jadi orang yang sempurna. Jadi itulah diri kita sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa untuk renung, fikir asal-usul kejadian kita. Tapi ayat nombor 8 tadi, kita nak fokus kepada fasa yang pertama, iaitu dari sudut an-nutfah, air mani. Okay. Jadi kita ambil sedikit maklumat tentang 4 peringkat air mani itu pula disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dapatan saya, kalau saya tersalah menyebut maklumat ni, saya mohon tuan-tuan tolong betulkan ya. Okey. Jadi dapatan dibaca dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang biologi manusia di dalam Al-Quran, maka didapati fasa yang paling awal sekali adalah fasa al-ma'ud dafiq, ataupun dia di bawah ma'un mahin. Ma'ud dafiq tu apa? Kalau kita tengok pada sebelah dia, iaitu fasa air yang terpancut. Maknanya air yang lemah tadi. Maknanya nombor 1 air mani tu dia mesti air yang dafiq. Dia mesti terpancut dulu. Ini Allah Ta'ala cerita di dalam surah At-Tariq ayat 5 dan 6. Kalau kita baca surah At-Tariq ayat 5 dan 6, inilah sebenarnya peringkat pertama air mani. Tengok, Allah suruh kita tengok diri kita tu. Allah suruh kita renung. Allah kata, "Falyanzuril insanu mimma khuliq."
Allah kata maka hendaklah manusia itu fikir, renung daripada apa dia dijadikan. Daripada apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Dia dicipta daripada air yang memancut. Itu perkara yang pertama, Allah yang cerita pada kita. Tetapi Allah minta kita fikir, renung. Okey. Kemudian peringkat yang kedua, dia panggil peringkat as-sulalah. As-sulalah ni ayat kita baca tadi tu. As-sulalah ini adalah peringkat dia menjadi saripati air. Lepas tu air mani ni dia menjadi cair, saripati. Jadi peringkat yang kedua ni Allah sebut okey. Peringkat yang kedua ni kita guna ayat nombor 8 tadi. Ayat yang kita baca tadi suratus Sajadah kan, Allah kata thumma ja'ala naslahu min sulalah. Min sulalah. Itu peringkat yang kedua. Kemudian dengan kekuasaan Allah jadikan tadi daripada air terpancut daripada lelaki, daripada perempuan, akhirnya dia bercampur. Yang bercampur itu dia panggil an-nutfatu amsyajin. Nutfah amsyaj. Nutfah amsyaj kita boleh rujuk dalam surah Al-Insan. Tuan nampak tak bagaimana saya harap tuan-tuan jelas kenapa selepas surah Sajadah rakaat yang kedua Jumaat kita sambung dengan surah Insan. Ayat yang mula-mula pula tu surah Insan, iaitu kita jumpa pada ayat yang kedua. Allah kata apa? Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin. Allah kata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermula daripada setitis air mani yang bercampur. Yang bercampur tu apa? Air mani perempuan dan air mani lelaki. Sedarlah kita ni sebenarnya hanyalah air mani saja. Tapi kadang-kadang itulah dia jadi alpa, dia jadi ghaflah, dia lupa diri dia. Okey, selesai untuk peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat, setelah air mani itu dia bercampur, maka ia akan berlakulah persenyawaan antara dua benih yang dia berada di rahim ibu. Yang keempat ni, peringkat keempat ini Allah ada nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-13 yang saya sebut tadi itu. Ayat yang paling lengkap nak cerita tentang peringkat kejadian manusia dia berada di surah Al-Mu'minun. Tengok Allah kata apa? Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati air mani itu berada pada tempat yang kukuh. Tempat yang kukuh tu di mana? Di rahim ibu. Jadi kalau kita tengok dalam flowchart tu yang nombor 4 tu kita namakan dia an-nutfatu fi qararin makin. Tapi tak habis lagi. Yang tu yang kita kena sambung. Kita kena sambung kepada, kalau kita tengok dekat gambar rajah yang kita tengok gambar rajah yang gambar surah Al-Mu'minun ni, lepas tu dia berlakulah dalam tu jadi daging dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-8 yang kita bincang ni sebenarnya fasa yang peringkat yang keberapa air mani? Ia adalah daripada peringkat yang pertama, air yang lemah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar pada pagi ini? Apa pesanan Allah yang kita boleh ambil manfaat? Apa yang Allah nak ingatkan kita pada pagi ini? Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan setiap minggu pada pagi Jumaat diingatkan tentang ayat-ayat ini.
Jadi moga-moga daripada ayat yang ke-8 ini pengajaran yang kita boleh ambil, kita boleh mempelajari bahawa asal usul manusia ini ialah tiada. Macam mana kita boleh ada? Ia berpunca daripada air mani. Okey, yang kedua, kita dapat belajar bahawasanya keturunan anak-anak Adam berasal dari air yang lemah dan yang dipandang hina, dipanggil ma'in mahin. Maknanya kita ni asalnya daripada air yang hina di sisi Tuhan. Jadi janganlah kita takbur, jangan kita membesar diri, jangan kita meninggi diri. Kita ni semua sama saja, tak ada beza. Siapa pun kita, jawatan kita apa pun kita ini semuanya di sisi Allah itu adalah sama. Nanti waktu kita baca ayat 11, kita baca satu lagi nanti ayat, kita akan jumpa Allah kata hujung kita ni pun sama. Apa hujung kita? Semua sama, tuan-tuan. Hujung kita, siapa pun kita kat muka bumi ni, hujungnya kita mati. Betul tak? Mula kita sama, hujung kita pun sama. Jadi kenapa kita perlu nak membesar diri? Kenapa kita perlu nak meninggi diri? Kenapa kita perlu sombong? Kenapa kita perlu takbur? Itu yang Allah minta kepada kita tiap-tiap pagi Jumaat. Engkau tunjukkan rendah diri, engkau tunduk engkau dengan sujud sajadah. Baik. Ayat ini nanti kita masuk pengajaran dia, tindakan dia pada ayat-ayat yang lain. Saya rasa tuan-tuan pun tahu apa tindakan yang boleh kita ambil. Kita boleh gunakan tindakan yang sama macam ayat nombor 7. Baik, kita teruskan dengan ayat nombor 9. Ayat nombor 9 ni masih lagi Allah nak cerita tentang macam mana manusia itu Allah hidupkan. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر. Setelah manusia ini dia jadi manusia yang lengkap, Allah bekalkan kepada kita 3 panca indera yang utama. Jadi kalau kita tengok dekat nota tu, permulaan tu saya ada buat ringkasan lah. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 9 ni, kita baca dulu ayat dia. Allah kata apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ayat yang ke-9, Allah nak cerita kepada kita ketika macam mana Allah nak lengkapkan kejadian kita manusia. Allah kata summa, kemudian sawahu, dia menyempurnakan kejadiannya. Menyempurnakan kejadiannya, kalau kita tengok kepada ulasan dekat nota yang seterusnya, maksudnya Allah jadikan kita mula ada tangan dan sebagainya, itu maksudnya dah jadi orang, dah jadi macam manusia yang lengkap. Dia dah mula, Allah kan daripada proses air mani, seketul daging, lepas tu tulang yang dibalut tadi tu, Allah jadikan kejadian yang sempurna. Kemudian Allah nak buat apa? Wa nafakha fihi min ruhih, dan ditiuplah pada manusia itu ruh ciptaannya. Okey. Maknanya kita semua ni asal-asalnya tak ada roh. Allah yang bagikan roh.
Roh itu diberi setelah proses tadi itulah. Daripada satu sampailah roh. Okey, kemudian untuk hidupkan manusia ini ke muka bumi, maka Allah bekalkan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a. Allah telah mengurniakan kepada kamu. Kita tengok ya, ayat ni dia ada macam dia dah berubah cara Allah nak cakap dekat kita. Tengok, mula-mula Allah kata apa? Mula-mula kan Allah kata nya, betul tak? Tengok ayat Allah kata. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya. Allah kata nya dan meniupkan padanya. Tengok Allah guna nya. Tetapi ketika manusia dah ada roh, Allah guna pula dalam bahasa apa? Kamu. Nampak tak? Kenapa Allah gunanya, lepas tu Allah guna kamu? Kalau kita tak tadabbur, kita tak perasan sebenarnya cara Allah nak berbicara kepada kita tu, dia dah tukar bentuk, ganti nama. Sebelum Allah bagi roh, Allah kata nya. Tapi setelah Allah bagi roh, Allah gunakan, dia telah mengurniakan kepada kum kamu. Kenapa ada perbezaan dekat situ? Yang tu tuan-tuan boleh baca nanti dekat ulasan tu. Kita kalau kita baca ni, kita akan tengok kenapa tadi Tuhan panggilnya, lepas tu Tuhan panggil kum. Kenapa? Maknanya kan Allah kata dia telah mengurniakan kepada kamu. Kenapa dah mula kamu? Merujukkan kepada kita ni sudah pun hidup. Kenapa hidup? Kan tadi Tuhan dah sempurnakan kejadian, kemudian Allah dah bagi roh, kita hiduplah. Jadi apabila kita hidup, Allah dah guna bahasa dia adalah kamu. Dia telah mengurniakan kepada kamu pendengaran, wal absar, penglihatan. Okey, dekat ayat tu kalau boleh tuan-tuan catat sikit, absar dekat situ maknanya plural, penglihatan. Tapi dekat sam'a Allah gunakan singular, pendengaran. Nanti saya akan kupas pada hari berikutnya. Kenapa? Kemudian Allah kata wal afidah, Allah bekalkan hati. Afidah ni tuan-puan ya, afidah ni dia ada kaitan dengan qalbu. Besok saya akan terangkan konsep dada. Dalam dada ada qalbu, dalam qalbu ada fuad, dalam fuad dia ada lub. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita ni, ayat ni sebenarnya Tuhan nak cerita tentang fuad. Fuad tu afidah. Jadi Allah bekalkan kita 3. Boleh mendengar, boleh melihat. Lepas tu Allah bagi afidah, iaitu hati. Allah bagi 3 ni. Kemudian Allah kata sedikit daripada kamu yang dia bersyukur. Kenapa sikit yang bersyukur? Kenapa ramai tak bersyukur? Macam mana cara bersyukur? Nanti kita kena sambunglah pada kuliah besok pagi. Tak sempat nak habiskan juga ayat yang ke-9. Kita tak perlu terkejar-kejar. Satu persatu kita belajar. Yang paling penting faham dan kita tahu apakah petunjuk yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-9. Jadi insya-Allah besok kita sambung lagi perbincangan tentang ayat yang ke-9. Jadi saya besok kita kena buat beberapa catatan tambahan lah, kerana saya akan berikan beberapa maklumat tambahan yang tiada dicatat di dalam nota. Moga-moga kita dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah menghapuskan dosa kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, dan Allah sentiasa membimbing kita agar kita menjadi manusia yang hamba, yang tunduk, yang patuh, yang pasrah kepada ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan, iaitu dengan kita membaca tasbih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan memperincikan insya-Allah pada pagi ini ayat yang ke-9. Kita bacakan sekali lagi ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ayat yang ke-9, ayat yang Allah menyebutkan tentang setelah Allah menciptakan keturunan anak-anak Adam ini daripada air yang lemah, seperti mana ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8, Allah menyebutkan setelah itu mereka akan disempurnakan kejadiannya, dan Allah juga akan meniupkan pada keturunan anak Adam itu roh yang Allah ciptakan untuk setiap anak Adam. Apabila manusia itu dia telah ada roh, dia akan hidup, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan pada manusia yang telah sempurna itu, dia boleh mendengar, dia boleh melihat, dan juga dia dibekalkan dengan al-afidah, iaitu hati. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam ramai-ramai manusia yang telah dibekalkan boleh mendengar, dia boleh melihat, dia ada hati, tapi sedikit sahaja daripada manusia itu yang bersyukur. Apa maksud sedikit yang bersyukur? Maknanya ramai yang tidak bersyukur. Bagaimanakah dikatakan tidak bersyukur? Nanti kita akan baca ulasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Namun sebelum itu, izinkan saya menerangkan seperti yang saya sebut pada hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada ayat ni, kita amati betul-betul. Yang pertama, seperti yang saya sebut, bahawa dalam ayat ini, cara Allah Ta'ala nak menyebut ayat tu, mula-mula Allah menggunakan ganti namanya, sawahu. Lepas tu Allah kata mirruhinya. Kemudian Allah beralih, Allah telah menukarkan bentuk ayat itu pada mengatakan kamu. Dia telah menggunakan kepada kamu. Kenapa Allah gunakannya, lepas tu Allah tukar menggunakan kamu? Kalau kita baca di ulasan, ada di dalam nota muka surat yang ke-81 bagi nota yang bercetak, tuan-tuan akan lihat di situ ada sedikit ulasan ringkas. Ada ganti nama dalam potongan ayat ini. Ini yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa? Ini bijaksananya Allah Ta'ala di dalam Allah Ta'ala dalam Allah berbicara kepada kita. Kalau kita tak mendalami dia, mungkin kita tak perasan. Macam kita faham nak maksud dia, tapi kat situ dia ada kehalusan dia. Setelah ditiupkan roh, barulah Allah menggunakan ganti nama kum, lakum, untuk kamu, yang memberikan isyarat yang makhluk manusia ini sudah pun ada akal. Dia sudah hidup untuk dia mendengar kalam dari Allah Azza wa Jalla. Faham tak maksud dia? Mula-mula kan Allah kata dia telah menciptakannya, dia telah menyempurnakannya.
lepas tu meniupkan roh padanya. Dia macam ganti nama, macam bahasa ganti nama yang ketiga lah. Tetapi setelah diberi roh, Allah kata telah diberikan kepada kamu. Seolah-olah kamu tu, kita yang baca ayat tu, mula-mula macam nya tu macam jauh je ganti nama tu. Tiba-tiba Allah gunakan kamu. Dekat situ kita dapati kenapa gunakan ganti nama kamu, menunjukkan setelah kita dapat roh, kita telah hidup, seolah-olah Allah berbicara terus kepada kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan cuba perhatikan baik-baik pada ayat nombor 9 ni. Sebelum Allah menyebut tentang manusia ni dia boleh melihat, Allah sebut apa terlebih dahulu? Allah menyebut tentang dia boleh mendengar. Dalam banyak ayat Quran, tuan-tuan akan jumpa, kalau Allah sebut 3 panca indera ni, Allah akan sebut dulu mendengar, baru melihat. Kebanyakannya macam tu. Kenapa? Kenapa Allah dahulukan sebut sam'a wal absar? Kenapa Allah tak menyebut melihat dulu, baru mendengar? Okey. Yang pertama, kita kena tahu dulu, kenapa Allah selalu ulang mendengar, melihat dan hati. Sebenarnya mendengar, melihat dan hati ini, ia merupakan sumber kepada kita beroleh wahyu. 3 panca indera ni adalah sumber ilmu. Macam tuan-tuan mendengar, tuan-tuan juga melihat. Sebab tu kena ada note untuk dia melihat. Dia tak cukup dengar je, tapi dia perlu melihat. Kenapa? Kerana 3 panca indera ni adalah sumber kepada ilmu. Maknanya kalau nak kenal Allah, maka dia akan gunakan ketiga-tiga panca indera ni. Okay. Kenapa Allah sebut mendengar dulu? Wallahu a'lam. Pada bacaan, rujukan para ulama ulas, kita ni memang manusia, masa kita kecil lagi, memang pada bayi, apa panca indera yang mula-mula berfungsi? Adakah kita boleh melihat atau kita boleh mendengar? Sebab itu apabila lahir saja bayi, si bapa akan azan, bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bayi itu dia diazankan? Menunjukkan bahawasanya kita ni semua, apabila kita lahir saja, kita ni sebenarnya benda yang awal-awal dia akan berfungsi adalah mendengar, tapi belum lagi boleh melihat. Itu di antara kehalusan dia. Kenapa Allah kata mendengar baru melihat? Kerana panca indera yang awal-awal berfungsi bagi manusia ini adalah pada mendengar. Namun nanti waktu kita baca ayat nombor 12, ketika mana Allah bawa kita pergi melihat orang yang kafir ni di hari akhirat, mereka terbalik pula. Dia akan kata Rabbana absarna wa sami'na. Dia kata kami telah melihat, kami telah mendengar. Kenapa dia sebut dia telah melihat baru dia mendengar? Itu nanti kita akan ceritakan konteks di hari akhirat. Tapi secara umum memang kita hidup saja, yang awal-awal boleh mendengar adalah telinga. Sebab itu waktu mengandung digalakkan apa? Baca Al-Quran, ibu tu berzikir, si bapa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kerana dia mendengar, tetapi dia tidak boleh lagi melihat. Itu secara umumlah. Kenapa Allah sebut mendengar dulu baru melihat? Yang kedua, saya dah sebut semalam, kenapa ketika Allah menyebut melihat, Allah menggunakan perkataan berbentuk gandaan banyak, iaitu plural. Dia panggil jama'. Wal absar ni maksudnya adalah bilangan banyak bagi melihat. Kenapa dekat mendengar Allah guna dia mufrad, Allah guna dia singular? Ada sebab. Dia dalam Quran ni
Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, ada banyak cara Allah menggunakan perkataannya. Kadang-kadang dia guna kalimah yang bentuk singular, kadang-kadang dia guna bentuk bilangan banyak, plural. Kalau kita tak mendalami, kita akan abaikan maklumat tu. Sedangkan Allah ni kalau dia menggunakan mana-mana kalimah, dia mesti ada sebab, mesti ada hikmah dah. Apa agak-agak dia? Kenapa? Okey, tak apa. Saya tanya, saya jawablah. Okey. Maksud dia adalah, wallahu a'lam, saya baca ulama-ulama tafsir sebab kita tak ada ilmu nak kita nak menjustifikasikan kenapa. Kerana ini kalau Allah ni, kita tak boleh suka-suka nak tafsir. Maka kalau saya baca dalam tafsir Asy-Sya'rawi, baca dalam beberapa tafsir lain, para ulama kata kerana kalau kita mendengar, kalau kita melihat, kita boleh tengok sekali, betul? Kita tengok sekali, kita dapat. Tengok kanan, tengok kiri, kita boleh dapat banyak ilmu, betul? Melihat ni, kita boleh tengok serapang terus. Banyak kita boleh tengok, dapat ilmu. Tapi mendengar, dia tak boleh dengar banyak. Betul tak? Bayangkan, kalau saya bercakap kat sini, tiba-tiba ada orang lain bercakap juga. Suara yang sama. Agak-agak kita dengar yang mana? Tuan-tuan akan rasa macam, mana satu ni? Sebab telinga kita, dia tak boleh mendengar banyak. Dia hanya boleh fokus satu. Maknanya sumber ilmu ni, kalau mendengar tu dia kena, tak ada gangguan dia. Berbeza dengan melihat. Melihat ni walaupun kita tengok, tapi kita boleh tengok cepat. Faham tak maksudnya? Kenapa Allah gunakan singular merujuk kepada kalau mendengar ni, dia tak boleh dengar dalam satu masa tu banyak benda dia dengar. Dia tak boleh nak tangkap, dia tak boleh nak faham. Berbeza dengan melihat. Sambil makan pun dia boleh melihat. Sambil apa dia boleh melihat banyak. Itu di antara sebab, di antara hikmah yang para ulama cuba mencari jawapan kenapa ketika menyebut tentang mendengar Allah gunakan mufrad, singular, ketika melihat Allah menggunakan plural. Contoh ilmu ni satu ilmu yang kita jangan tinggalkan. Jadi banyak contoh lain. Saya bagi tuan-tuan satu contoh lain ya. Nanti tuan-tuan cari dalam Quran. Contoh. Kita belajar tentang angin. Angin dalam bahasa Arab dia panggil ar-rih. Alif, lam, ra, ya, ha. Ha tu ar-rih. Tapi dalam Quran kadang-kadang Allah guna singular rih. Kadang-kadang Allah tambah lepas huruf ya tu ada alif. Dia panggil ar-riyah. Kalau ar-riyah dia jamak, dia adalah plural. Tapi dalam terjemahan kita tak jumpalah ini singular ke ini plural. Sebab kalau kita terjemah angin-angin dah tak betul. Betul tak? Tata bahasa mungkin salah. Tapi Al-Quran, dia betul. Jawapannya kenapa? Para ulama dia buat kajian, didapati. Kalau Allah menyebutkan angin dalam bentuk singular, mufrad, menunjukkan bahawa angin yang dihantar itu akan membawa azab. Kalau kita baca ayat, kalau Allah guna angin saja, mesti angin itu dibawa untuk menghantar azab. Tapi kalau Allah gunakan ar-riyah, bilangan banyak, ayat itu sebenarnya nak mengatakan bahawa angin itu sebenarnya apa? Membawa rahmat. Itu cara dia nak beza. Mana tahu, macam mana kita tahu angin bawa rahmat, angin bawa azab? Kita tengok Allah guna singular ke dalam bentuk bilangan satu ke bilangan banyak. Tetapi dalam Al-Quranul Karim kita akan jumpa melainkan ada satu tempat dia, ya Allah gunakan kalimah angin tu bentuk mufrad, singular, tapi dia bawa rahmat. Satu tu je yang berbeza sikit, tapi ada sebab. Okey, tetapi secara umumnya macam tu. Itu sekadar selingan pada kita membicarakan kehalusan, keindahan kalamullah azza wa jalla. Okey, kemudian kita pergi kepada kenapa sedikit saja yang bersyukur. Okey, apa maksud tak bersyukur itu?
Kata Al-Imam Ibn Katsir, dia kata orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan ketiga-tiga panca indera tersebut di dalam melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya. Maknanya, kata Ibn Katsir, orang yang bersyukur ni adalah orang yang dia gunakan ketiga-tiga panca indera tadi untuk taat pada Allah, untuk buat ibadat kepada Allah. Maknanya, kalau kita tak gunakan betul-betul telinganya, matanya dan hatinya, kita termasuk dalam kumpulan orang yang tidak bersyukur di atas ketiga-tiga nikmat panca indera tersebut. Dan tuan-tuan, nanti waktu kita baca surah Al-Insan pada bulan yang berikut ni, ketika mana kita nak belajar tahun depan lah, insya-Allah. Mungkin sempat juga tahun ni ikut. Kita akan belajar surah Insan, kita akan jumpa sekali lagi Allah sebut tentang dua panca indera utama pada ayat yang kedua nanti. Allah kata apa? Nabtali faj'alnahu sami'an basira. Kenapa Allah selalu sebut panca indera ni? Ini menunjukkan bahawasanya siapa-siapa yang ada salah satu daripada panca indera ini, dia termasuk dalam mukallaf. Dan kalau istilah mukallaf, mukallaf ni maknanya manusia yang dibebankan dengan pelbagai kewajipan. Itu dipanggil mukallaf. Kalau dia tak boleh mendengar, dia boleh melihat tak? Kalau dia tak boleh melihat, dia boleh mendengar tak? Kalau dia ada salah satu daripada kedua-duanya, dia layak untuk diberikan ujian oleh Allah. Itu nanti kita belajar dekat surah Al-Insan, ketika mana Allah kata, kami nak uji mereka, maka kami berikan kepada dia memberi sami'an basira. Okay, jadi sebenarnya Allah bagi kita boleh mendengar, Allah bagi kita boleh melihat, Allah bagi pada hati kepada kita, sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Nak cari Tuhan, nak percaya Allah ini wujud, nak mencari kebesaran Allah, keagungan Allah, gunalah panca indera yang ini. Kalau tidak, tak digunakan sebaik-baiknya, kita bimbang, kita termasuk dalam kumpulan orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan tersebut. Baik, kita tengok kepada pengajaran dia. Nombor satu, kita telah mengetahui bahawa setiap manusia Allah bekalkan kepadanya ruh. Ruh. Di mana ruh, tuan-tuan dan puan-puan? Jawapan dia. Kalau mati senanglah roh tu keluar. Okey, semua ada roh. Yang kedua, kita dapat belajar dekat sini kewajiban bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah hanya kepadanya. Macam mana kita beribadat kepada Allah, hanya beribadah hanya kepadanya? Kewajiban kita bersyukur dengan panca indera tadi. Okey, kita pergi terus kepada tindakan selepas tadabbur. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena tambah baik? Jawapan dia yang pertama, dan inilah yang paling utama, marilah kita memanfaatkan 3 sumber ilmu yang Allah bekalkan kepada kita. 3 saluran tadi tu. Okey, dengan cara yang Allah redha. Ya, dengan cara yang Allah Azza wa Jalla redha. Okey, kita tengok dekat nota tambahan kat situ, macam mana cara sebenar untuk bersyukur dengan anggota badan? Jawapan yang tadi tu, kita menggunakan nikmat mengikut fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah bekalkan kita 3 panca indera tu bukan untuk buat dosa, bukan untuk melakukan kemaksiatan, tapi Allah bekalkan 3 tu adalah untuk digunakan untuk beribadat, mentaati Allah, menambahkan iman, melihat kebesaran Allah. Okey, secara ringkas dia begini. Allah bagi kita nikmat
diciptakan, kita dihidup, ibadatlah kepada dia. Allah bagi kita nikmat perasaan yang ada pada hati itu, gunakanlah untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ini berbentuk apa? Memberikan harapan, masukkan harapan. Ayat ini berbentuk ancaman, masukkan rasa takut pada Allah. Gunakan hati itu. Jangan gunakan hati, jangan gunakan afidah tadi itu untuk apa? Untuk masuk benda-benda yang buruk. Masukkan perasaan dendam, masukkan perasaan sangka buruk, masukkan perasaan sombong, masukkan perasaan yang bukan-bukan. Itu bukan tujuan dia. Sepatutnya kita kena keluarkan daripada hati kita ni apa kita panggil sifat-sifat yang tercela. Apabila Allah bagi nikmat penglihatan, gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baca Al-Quran, tengok ayat-ayat Al-Quran, tanda ayat-ayat Allah, tengok alam semesta, fikirkan tentang kebesaran Allah. Masih ingat lagi? Dalam surah Yasin, Allah suruh kita tengok apa? Allah suruh kita tengok bumi yang mati tiba-tiba boleh jadi subur. Lepas tu Allah suruh tengok apa? Tengok matahari yang beredar. Allah suruh kita tengok kapal-kapal yang boleh berlayar di lautan. Surah Yasin, betul? Allah suruh tengok kepada kita apa? Ingat tak? Beras yang kita makan itu tumbuhnya daripada siapa? Ingat lagi tak susu haiwan yang tuan minum daging-daging yang kita makan kita belajar surah Yasin, itu adalah daripada kurniaan Allah. Gunakan untuk merenung. Allah bagi kita nikmat mendengar, mendengarlah ayat-ayat Allah. Dengar untuk menerima nasihat, dengar untuk dapatkan sumber ilmu. Jangan gunakan telinga ni untuk mendengar benda-benda yang Allah larang. Mendengar orang ngumpat, mendengar orang apa? Orang kecam sini, kecam sana. Mendengar orang sangka-sangka buruk, elakkan, jauhkan. Tetapi sepatutnya ayat telinga ni digunakan untuk mendengar benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh bawa keinsafan, ilmu, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Okey. Ketiga-tiga maklumat ini Allah ada ringkaskan, Allah simpulkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang Allah mengatakan ramai, Allah kata neraka ini dipenuhi dengan jin dan manusia. Kenapa? Kerana mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tak gunakan untuk memahami. Mereka ada mata, tapi mereka tak digunakan untuk melihat. Mereka ada telinga, tapi mereka tak gunakan untuk la yasma'una biha, untuk mereka mendengar, seperti yang telah pun kita ulas sebelum ini. Maka kalau kita tak manfaatkan ketiga-tiga panca indera tadi, maka rugilah kita. Bahkan nanti di akhirat Allah akan tanya kepada kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita fikir. Apa yang perasaan yang kamu bawa masuk dalam hati kamu, semua itu Allah akan hisap kita di hari akhirat. Ada ayat-ayat Al-Quran menyebutkan semua anggota itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Habislah kita ayat 9. Ayat ke-10 ni kita tak sempat pagi ni. Kita akan sambung insya-Allah pada keesokan paginya. So besok adalah hari Jumaat. Jadi kita akan mulakan dengan ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-10. Jadi kita sudahi pengisian tadabbur ringkas kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan saling berpesan-pesan kepada kepentingan waktu, kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.